Ya, rakan segas Adina di Darah Tutong. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Adina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang baik ya, dan begitu juga dengan rakan yang bertugas pada pagi ini. Apa khabar Sarina dan juga Nadira pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami di sini ceria sahaja, sehat dan ingin sekali bertanyakan pada Adina di kesempatan yang ada ini Adina. Tadi sudah kami tanyakan sebenarnya pada Espalini, bukan pasal bubur pedas ini adalah berkenaan dengan kempen Hari Bertindak yang telah pun dilancarkan pada hari ini. Betul. Jadi kalau untuk Adina sendiri, Adina pernah kena melakukan aktiviti yang Adina suka dan Adina rela? Apakah ia? Baik, kalau saya secara peribadi ya, memang sering mengikuti antara aktiviti seperti kempen kebersihan kerana memang mudahlah kita lakukan bersama keluarga dan juga bersama sahabat-sahabat ya. Tapi ada juga satu antara aktiviti sukarelawan yang pernah saya lakukan semasa masih dalam pengajian ya, iaitu sebagai projek kumpulan saya, iaitu melakukan penyusunan barang-barang bagi pengagihan ke rumah orang-orang semasa berlakunya wabak COVID-19. Oh, jadi inilah yang kita lihat kadang aktiviti sukarelawan itu memang dipupuk dari bangku sekolah lagi macam betul. yang Adina kongsikan. Ya. Katanya kempen kebersihan, malahan di pengajian beliau pun mengikuti juga aktiviti-aktiviti sukarelawan ini. Jadi Indah, kita ni orang ragukan sebenarnya semangat kesukarelawanan Betul. di kalangan anak-anak muda khususnya belia di negara Brunei Darussalam, tambahan lagi ketika berlakunya pandemik COVID-19. Sebahagian besar mereka ni tampil ke hadapan untuk menjadi sukarelawan Brunei, sama-sama membantu kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam hal menangani mengekang penularan seperti di bahagian persatuan makanan, pengagihan makanan dan seumpamanya. Baik Adina, selain itu juga kita percaya banyak aktiviti akan mengambil tempat di daerah Belait hujung minggu ini. Selain juga bang sisipan yang disediakan, silakan. Baik, terima kasih Sarina dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih Auda atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan juga ceria selalu menjalankan hari Auda dan tugasan Auda pada pagi ini, dan diharapkan Auda semoga segala urusan yang hendak Auda lakukan akan dipermudahkan dan juga dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan beberapa makluman semasa yang kami terima mengenai acara yang akan berlangsung di daerah Tutong. Tapi sebelum itu kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk edisinya pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bercakap mengenai dengan konsep sajian sate. Sajian sate merupakan makanan yang selalunya menggunakan isi ayam, isi daging yang dihiris kecil dan seterusnya ditusuk dan dibakar di atas api dan arang. Perniagaan sate ini semakin mendapat sambutan daripada para pelanggan dengan adanya pelbagai jenis sate seperti sate ayam, sate daging. Melalui package program Rampai Pagi kali ini, ditunjukkan cara-cara penyediaan dan juga penjualan sajian sate. Sate dipercayai berasal daripada masakan Indonesia yang kini menjadi sajian popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Sajian ini diolah dengan memotong dan dihiris kecil isi daging, dicucuk menggunakan potongan lidi kelapa atau buluh hingga potongan daging tersebut berjajar rapat dan seterusnya dibakar menggunakan api arang kayu. Majoritinya, sajian sate dibuat daripada daging ayam dan daging kambing yang diperap semalaman menggunakan bahan-bahan asas dan rempah istimewa sebelum ia dibakar. Proses penyediaan sajian ini perlu melalui proses perapan semalaman
untuk memastikan perapan daging dapat meresap dengan sempurna. Salah seorang yang masih giat dalam perusahaan penjualan dan penyediaan sate ialah Awang Zaini Haji Jahiri, di mana beliau mengusahakan perniagaan sate di daerah Tutong. Sebenarnya kami start berniaga ni tahun 75 lah, di masa tu di Seriak. Masa saya masih bekerja lagi di Brunei Shell. Jadi saya ke laut, isteri berdagang. Kalau saya off, saya yang berdagang. Sejak tahun 75 lah saya start cipong dalam perniagaan ini. Sebenarnya pengalaman saya ini sudah lama lah, kata orang, sudah turun-menurun dari nenek turun ke bapa. Jadi termasuk saya sendirilah, dan anak-anak saya juga. Kami berniaga hari Jumat sama hari Minggu kami off. Selain itu kami berniaga. Sebenarnya pekerja ini adalah anak tempatan. Diorang sendiri yang mencari bekerja. Diorang sendiri ke rumah minta kerja. Jadi inilah peluang untuk diorang lah. Jadi alhamdulillah semuanya mau mencari kerja. Jadi alhamdulillah masa ini ada yang ikut kami itu, kata orang ada yang mau ingin belajar lah, kata orang. Sedang pasal apa? Dulu-dulu orang dari start mengikut-ngikut, lama-lama belajar, lama-lama ia merhatikan macam mana orang tua membuat dulu. Jadi otomatik ia pandai membuat sendiri. Banyak sudah yang mencubalah. Penyediaan sajian sate memang tidak dinafikan memakan masa yang lama dan ini termasuk proses masakannya. Proses masakannya memerlukan cara dan strategi yang betul. Ini termasuk penggunaan suhu api yang memerlukan pemantauan yang kerap. Sate RM1 sama tu, ayam, daging, urat. Kecuali kambing saya RM1 2. Yang lain tu 3. Memandangkan masa ini barang semua mahal, bagas COVID tadi itu barang semua naik. Jadi kami RM1 lah semua. Sate ni memang diparam dah dulu, akan terus cucuk. Semalam lah, lepas tu paginya baru nyucuk. Malam membuat, pagi baru start menyucuk lah. Sambutan ni raya tiap-tiap tahun, kata orang bukan dah cakap sumbung lah. First day hari raya tu dah kurang dalam 50,000 cucuk. Bukan ringgit cucuknya 50,000 sehari raya pertama. Yang kedua belasan ribu, ketiga sampai sebulan-bulan itu semuanya 6-7 ribu. Hari raya pertama hingga ke 10 hari raya tu kata orang belasan ribu saya satenya tu. Kebiasaannya, sajian sate ini disertakan dengan kuah sate yang diperbuat daripada kacang dan turut disertakan hidangan nasi impit. Nasi impit merupakan sejenis makanan yang dibuat daripada nasi yang ditekan atau dilenyek, iaitu hampir sama dengan hidangan ketupat. Selalunya, nasi impit ini akan dibungkus menggunakan daun kelapa, namun kini ia dimodenkan dengan bungkusan plastik. Justeru, nasi impit yang menggunakan bungkusan plastik kini mudah diperolehi di pasaraya. Pengusaha sate di daerah Tutong, Awang Zaini, turut menyediakan ketupat yang dibuat olehnya sendiri. Majoriti pelanggan turut membuat tempahan untuk membeli ketupat selain daripada sate. Bagi mereka yang mengusahakan perniagaan sajian sate, memang sudah menjadi rutin untuk membuat persiapan di lokasi perniagaan seawal jam 3 petang. Ini disebabkan para peniaga perlu menyediakan dan menghidupkan api pada arang kayu tersebut. Walaupun selalunya sajian sate ini dihidangkan semasa Hari Raya Aidilfitri, namun hidangan ini dapat diperolehi pada hari-hari biasa. Sajian ini memang digemari ramai dengan keenakan rasa kuahnya yang disediakan.